Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini persoalan paling panas untuk PAS. Harap dijawab dengan segera. Apakah penyertaan Menteri PAS ke Expo Dubai 2020 yang turut disertai wakil Israel termasuk ciri-ciri sikap munafik? Itu soal Raja Kamarul Bahrain. Amanah hari ini mengingatkan bagaimana kerajaan PN yang mentadbir Malaysia pernah menyertai Expo antarabangsa yang disertai Israel, walaupun didesak agar menarik diri seperti langkah diambil Palestin. Memetik Malaysia kini, pengerusi Biro Antarabangsa Amanah Raja Bahrain Shah Raja Ahmad berkata, PAS juga sekadar mengikut tanpa dan tidak mempersoalkan dasar yang dibuat Putrajaya ketika mereka berada dalam kerajaan selama 33 bulan. Pada masa yang sama, kata Raja Bahrain, ketika pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia turut menyokong penyelesaian dua negara two-state solution bagi menamatkan krisis Palestin dan Israel. Ia dinyatakan Perdana Menteri ketika itu ketika Israel giat merobohkan rumah rakyat Palestin serta merampas tanah untuk dijadikan bandar baru Yahudi. Satu dunia sudah tahu rakyat Palestin ketiadaan tanah untuk tempat tinggal pada ketika itu. Itulah omongan kosong Muhyiddin, dan PAS sepatah pun tidak bersuara, sama di parlimen atau melalui Duta Khas Timur Tengah yang bertaraf menteri, katanya dalam kenyataan hari ini. Raja Bahrain berkata demikian sebagai mengulas kenyataan dibuat Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung beberapa hari lalu yang menuduh kerajaan khususnya Pakatan Harapan bersifat munafik dalam isu Palestin. Untuk rekod, Duta Khas Timur Tengah yang dirujuk Raja Bahrain itu ialah Abdul Hadi Awang yang dilantik menggalas jawatan berkenan selepas terbentuknya kerajaan Pakatan Harapan terbentuknya kerajaan Perikatan Nasional pada 2020. Kata Raja Bahrain, selain gagal bersuara lantang membela Palestin, PAS juga menyokong kuat langkah kerajaan Perikatan Nasional menyertai Expo Dubai tahun 2020 walaupun Israel menjadi salah seorang pesertanya. Bahkan katanya ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim yang ketika itu menjadi timbalan menteri dalam kabinet Muhyiddin secara terbuka menyokong tindakan berkenaan. Ahmad Amzad menganggap penyertaan Malaysia dalam Expo itu sangat penting dalam rangka hubungan multilateral dan perdagangan antarabangsa Malaysia, katanya lagi. Tambah Raja Bahrain Ahmad Amzad mendakwa Expo tersebut disertai Palestin, sedangkan hakikatnya negara terbabit menarik diri sebagai langkah memprotes kehadiran Israel. Tidak memadai dengan kenyataan bersemangat itu, Ahmad Amzad dengan bangganya mendirikan billboard papan iklan besar di Kuala Terengganu dengan memaparkan gambar beliau sendiri, katanya. Pada masa sama, katanya, Pakatan Harapan sentiasa konsisten membela nasib dan hak Palestin sama ada ketika menjadi kerajaan atau pembangkang. Sebaliknya, kata Raja Bahrain, ahli Parlimen PAS berbangga mempromosikan Expo yang disertai Israel selain berdiam diri dalam dasar kerajaan Perikatan Nasional. Siapakah PAS untuk menuduh Pakatan Harapan munafik jika sendiri sikap mereka terhadap Israel sendiri tidak konsisten, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang. PAS gilakan jawatan Ketua Pembangkang. Persoalan panas hari ini dipetik daripada Harapan Daily. Seorang pemimpin bersatu cuba meredakan seruan PAS mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang Parlimen dengan mendakwa bahawa PAS akan dituduh gila jawatan atau kacang lupakan kulit. Ahli Majlis Pimpinan tertingginya, Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, keputusan pelantikan jawatan Ketua Pembangkang adalah di bawah bidang kuasa Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak mahu ia dipergunakan musuh untuk menuduh PAS gila jawatan atau kacang lupakan kulit.
Sebab musuh sentiasa cuba memburukkan PAS dengan mengatakannya cepat lupa dan sebagainya. Padahal kita semua tahu PAS bukan parti yang golojoh, katanya. Wan Saiful berkata demikian sebagai respon kepada cadangan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil agar Samsuri dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Sekiranya naib Presiden PAS itu memenuhi kelayakan sebagai calon Perdana Menteri. Wan Saiful juga senada dengan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Ma'anur yang dilaporkan sebagai berkata bahawa perkara tersebut perlu dibincangkan di peringkat pimpinan pusat. Datuk Seri Hamzah Zainuddin PN Larut ialah Ketua Pembangkang Parlimen dan Setiausaha Agung Bersatu sekarang. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar menangi pilihan raya kecil PRK Kemaman pada hujung minggu lepas menewaskan calon Barisan Nasional Raja Afandi Raja Mohamed Noor. Ahmad Samsuri menang dengan majoriti 37,220 undi dan telah diororkan sebagai calon Perdana Menteri. Harapan Daily sebelum menyifatkan kemenangan Samsuri ialah bertanda bersatu memasuki fasa gerhana. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Parti Bersatu itu menjadi fasa gerhana, Anda tulislah sendiri. Dan ada beberapa netizen mengatakan bahawa adakah penafian ataupun jawapan daripada Wan Saiful Wanjan ini sebenarnya menunjukkan PAS sudah mula mahu tunjuk belang, ataupun Perikatan Nasional sudah mula tunjuk masalah dalaman, ataupun sudah mula tunjuk bersatu, tidak punya lagi kuasa apa-apa. Apa pendapat Anda? Benarkah PAS gilakan gawatan Ketua Pembangkang? Siapakah yang layak menjadi Ketua Pembangkang selepas ini? Perlukah Hamzah Zainuddin ditukar dengan segera daripada jawatan beliau sebagai Ketua Pembangkang? Kita ikuti terus ulasan selepas ini.